Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kami akan membentangkan tentang pembentukan istilah khusus daripada bahasa asing. Jadi ahli kumpulan saya terdiri daripada saya Nurul Syahira Ahmad Radi, 213011, Nur Nabila Rahim, Nur Aris Arazmi dan Nur Idin Hafizana. Seterusnya. Okey, bagi pengenalan, pembentukan istilah dalam bahasa Melayu sering melibatkan proses pinjaman kata atau istilah daripada bahasa asing, terutamanya perkataan yang mengandungi konteks umum dan mengikut perkembangan semasa. Jadi, proses ini melibatkan kaedah serapan atau peminjaman daripada bahasa asing tersebut. Jadi peminjaman ini penting untuk memahami konteks penggunaan istilah dan memilih cara pembentukan yang sesuai agar komunikasi tetap jelas dan efektif. Dan proses pinjaman kata dari bahasa asing ke bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam mengimbangi perkembangan dan perubahan dalam pelbagai bidang. Bagi definisi istilah, istilah merupakan kata atau gabungan kata yang menerangkan makna, konsep, proses, keadaan atau ciri yang khusus dalam bidang-bidang tertentu. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentukan istilah. Seterusnya, pembentukan istilah dan kata pinjaman dalam bahasa Arab. Terdapat dua kaedah iaitu kaedah pinjaman dan kaedah peniruan. Kaedah pinjaman ni dia dilakukan dengan cara meminjam sepenuhnya perkataan daripada bahasa sumber. Kaedah ini adalah kaedah yang paling mudah dan dilakukan secara terjemahan langsung. Terdapat tiga contoh. Yang pertama ialah baligh dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu juga baligh, B-A-L-I-G-H. Manakala adat dan bahasa Melayu juga adat dan yang ketiga ialah wajib, dalam bahasa Melayu juga ialah wajib. Kaedah pinjaman ini dia perkataan di atas ini merupakan perkataan yang tidak mengalami perubahan yang ketara lah, kerana perkataan-perkataan tersebut dia diambil sebiji-sebiji daripada bahasa sumber dijadikan kepada bahasa sasaran. Bahasa sumbernya ialah bahasa Arab, manakala bahasa sasarannya ialah bahasa Melayu. Seterusnya, kaedah peniruan dalam pembentukan istilah kata pinjaman bahasa Arab. Kaedah peniruan inilah kaedah yang berlaku apabila kemasukan istilah pinjaman ke dalam bahasa sasaran. Hanya istilah sahaja yang ditiru dan diterjemah. Contohnya dalam bahasa Arab ialah lafaz L-A-F-A-Z-H, manakala dalam bahasa Melayunya L-A-F-A-Z. Yang kedua ialah zalim, Z-H-A-L-I-M, bahasa Melayunya Z-A-L-I-M. Yang ketiga ialah makalah. Yang berbezanya adalah Q dan K. Dia hanya tukar Q kepada K. Kaedah peniruan ni dia lebih kurang sama dengan pinjaman, tetapi dia ada perbezaan dari segi perkataan ataupun ejaan. Contohnya ZH, uh, contohnya lafaz tu ZH dalam bahasa Arab. Manakala dalam bahasa Melayu zaman bahasa Portugal. Saya akan sambung dengan pembentukan istilah dan kata pinjaman bahasa Portugal. Terdapat dua kaedah yang didapati, iaitu yang pertama adalah kaedah peniruan. So, kaedah peniruan berlaku apabila kemasukan istilah pinjaman tetapi istilahnya sahaja yang diterjemahkan. So, yang pertama adalah bahasa Portugal. Yang pertama adalah tempo yang diterjemahkan kepada tempo. Dalam bahasa Melayu, tempo adalah kelajuan. Tetapi dalam bahasa Portugal, tempo adalah waktu dan dipinjamkan menambah H menjadi tempo untuk bahasa Melayu. Yang kedua adalah troca yang diterjemahkan kepada tukar. Dan yang ketiga, to'alha yang dijadikan tuala. Seterusnya, sebelumnya lagi.
Lagi satu. Okay. Seterusnya adalah kaedah pinjaman. So, pinjaman keseluruhan tanpa mengubah ejaan dan sebutan daripada bahasa sumber ke bahasa sasaran. Bahasa sumber di sini ialah bahasa Portugal dan bahasa sasaran ialah bahasa Melayu. Kaedah pinjaman kebiasaannya sama kepada bahasa sasaran, daripada bahasa sumber ke bahasa sasaran. Terdapat 3 contoh iaitu roda diterjemahkan roda, renda juga diterjemahkan renda dan limau diterjemahkan dengan limau. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya ialah pembentukan istilah dan kata pinjaman dalam bahasa Sanskrit. Kaedah yang pertama ialah kaedah pinjaman. Kaedah ini merupakan pinjaman sepenuhnya tanpa mengubah ejaan dan sebutan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Kebiasaannya, perkataan merupakan satu konsep yang baru dalam bahasa sasaran. Contohnya, dalam bahasa Sanskrit, asrama, agama dan cinta diterjemahkan dalam bahasa Melayu mempunyai ejaan dan sebutan yang sama, iaitu asrama, agama dan cinta. Seterusnya. Kaedah yang kedua ialah kaedah peniruan. Kaedah ini berlaku apabila kemasukan istilah pinjaman ke dalam bahasa sasaran. Namun, istilahnya sahaja yang ditiru dan diterjemah. Sebagai contohnya, dalam bahasa Sanskrit, iaitu sahasa, mempunyai makna iaitu kuat dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu menjadi sasa dan juga mempunyai makna yang sama iaitu kuat. Dan seperti contoh yang lain iaitu madu dalam bahasa Sanskrit diterjemahkan dalam bahasa Melayu iaitu madu mempunyai makna yang sama iaitu manisan. Dan contoh yang ketiga ialah catur dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu menjadi catur mempunyai makna yang sama iaitu permainan yang dimainkan oleh 2 orang. Baiklah, secara keseluruhannya, pinjaman istilah daripada bahasa Arab, bahasa Portugal dan bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu ini mencerminkan kekayaan budaya dan warisan linguistik yang melibatkan pertukaran ilmu dan interaksi budaya. Dan proses serapan kata-kata daripada bahasa-bahasa ini memperkaya bahasa Melayu dengan istilah-istilah yang merangkumi pelbagai bidang. Dan hal ini memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai medium komunikasi yang dinamik dan relevan dalam konteks global. Seterusnya. Okey, baiklah, ini adalah rujukan yang kami perolehi untuk mendapatkan maklumat tentang proses penerjemahan daripada 3 bahasa asing tersebut. Sekian, terima kasih.